Tuan Timbalan Yang di-Pertua, yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan para wartawan, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir di petang yang mulia ini. Saya harap semua dah minum kopi, ada kafein dalam darah, boleh dengar ucapan saya. Dengan izin, kerajaan telah membentangkan suatu bajet dengan cadangan untuk membelanjakan lebih kurang 1 bilion tahun ini. Dalam mana-mana bajet, sebelum kita boleh membelanjakan wang, kita mesti terlebih dahulu mendapatkan pendapatan. Dan pendapatan yang kita mempernampakkan dalam bajet untuk tahun depan seolah-olah daripada sumber-sumber yang sama. Tiada apa-apa yang baru, dengan izin fresh, seolah-olah ianya adalah dengan izin stale, basi. Pendapatan lebih dari separuh nampaknya akan datang daripada mencukai rakyat. Mencukai rakyat adalah suatu sistem mendapatkan pendapatan oleh kerajaan yang kuno. Saya mempernampakkan tiada apa-apa dalam ucapan bajet yang mendekati isu mendapatkan pendapatan atau mendana bagi negeri daripada solar energy dengan izin, ataupun tenaga solar, ataupun daripada sumber-sumber yang disebut sebagai dengan izin high value industry, seperti industri-industri yang melibatkan bioteknologi, industri-industri moden, di mana ada yang disebut value added manufacturing. Apa yang kita dapat adalah tiap-tiap tahun datang ke bajet perkara yang sama, cukai rakyat. Saya berharap bagi tahun depan kerajaan negeri boleh mempelopori kaedah-kaedah yang lebih ingenuitif, lebih moden untuk mendapatkan dana kepada negeri. Dan apabila negeri mempunyai dana yang mencukupi, rakyatlah yang akan menikmati hasil. Dengan izin, Tuan Timbalan Yang di-Pertua, kalau kita melihat pendapatan yang diperolehi daripada 1 ekar menanam kelapa sawit, lebih kurang 300 ringgit. Dalam 3 ekar menanam kelapa sawit, kita boleh memperolehi dalam 1,000 ringgit sebulan. Kalau kita ambil 3 ekar ini untuk setahun, kita mempunyai pendapatan lebih kurang 12,000 ringgit. Ini belum lagi tolak kos tanah, dan belum lagi tolak kos baja dan juga kos penanaman. Tetapi kalau kita mempelopori bidang solar energy, adalah dijangkakan rule of thumb dengan izin, bagi setiap 3 ekar tanah yang kita gunakan dapat menjana lebih kurang 1 megawatt tenaga elektrik setahun. Dan 1 megawatt tenaga elektrik ini dalam setahun boleh memberi keuntungan sebanyak 1 juta ringgit. Dan ini hanya memerlukan 3 ekar. Tuan Timbalan Yang di-Pertua, aritmetiknya adalah mudah sekali. Teknologi-teknologi baru sedia ada. Isu solar, tenaga solar telah pun lama dibincangkan, telah pun digunakan dan telah pun memberi hasil kepada pengusaha-pengusaha di negeri-negeri lain. Misalnya, kalau kita pergi ke LCCT di Selangor, kita akan melihat di tempat letak kereta ada banyak solar panel. Dan solar panel ini menghasilkan 10 megawatt tenaga elektrik. Dan jika kita dapati bahawa dalam anggaran 1 tahun boleh memberi kita pendapatan sebanyak 1 juta ringgit, 10 megawatt memberi kita 10 juta ringgit dalam setahun.
Ini hanya dalam mengusahakan solar panel dalam tempat letak kereta. Jadi kepada Dewan Yang Mulia ini saya mencadangkan tahun depan kita mempelopori kaedah-kaedah baru, fresh, dengan izin untuk menjana dana kepada negeri. Timbalan Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan isu dengan izin foreign direct investment ataupun pelaburan langsung asing, jika kita melihat ucapan Menteri Besar tahun ini langsung tidak menyebut berapakah anggaran FDI yang akan masuk ke negeri Perak. Semua orang tahu, tidak perlu jadi genius dalam bidang ekonomi, bahawa bila kita membentangkan suatu bajet, apa yang perlu di dalam bajet ini adalah jangkaan berapakah pelaburan luar yang akan masuk ke negeri kita. Adakah kita semata-mata akan bergantung kepada dana yang dijana daripada cukai atau mencukai rakyat? Tuan Timbalan Yang di-Pertua, tahun lepas dalam membentangkan bajet untuk 2014, dalam ucapan Menteri Besar, beliau ada menyebut bahawa jumlah dana yang dijangkakan akan masuk FDI dengan izin adalah melepasi 31 bilion ringgit Malaysia. Tetapi malangnya tahun ini langsung tidak disebut. Tuan Timbalan Yang di-Pertua, di dalam ucapan bajet ada disebut berkenaan pembangunan moden insan. Dan di muka surat 25 teks ucapan bajet, saya dengan izin membaca di peringkat 82. Hakikatnya kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional sentiasa menyediakan peruntukan yang besar untuk pendidikan dan pembangunan moden insan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, satu negara Malaysia dibanjiri dengan pekerja warga asing, dari sektor buruh ke sektor perkhidmatan. Kalau kita pergi ke restoran franchise, jangan haraplah bertemu dengan orang yang pandai bertutur dengan kita dalam bahasa kita. Hampir semua adalah warga asing. Begitu juga dalam sektor industri, buruh. Hampir semua buruh hari ini adalah orang-orang asing. Saya tidak akan masuk ke dalam debat berkenaan dengan buruh asing atau tidak, tetapi saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada satu hakikat, iaitu 10 hingga 30 tahun lepas, kesemua kerja-kerja yang dijalankan oleh buruh asing ini, pekerja dalam servis industri ini dengan izin oleh orang asing, dahulunya dijawati ataupun dipenuhi dengan anak-anak kita sendiri, dengan warga negara Malaysia sendiri, dengan warga Perak sendiri. Maka persoalan timbul, ke manakah sumber insan ini semua pergi? Dengan izin, where have all our young people gone to? Tempat-tempat yang dulu mereka bekerja, sekarang telah diambil alih oleh orang asing. Maka ke manakah mereka semua pergi? Kalau kita pergi misalnya ke hutan melintang, hampir semua nelayan adalah orang asing. Saya percaya bila Pangkor melawat kawasan, hampir semua nelayan orang dalam industri perikanan juga adalah orang asing. Maka kalau kita tanya anak-anak muda kita sekarang, apakah yang mereka akan buat selepas menghabiskan pelajaran mereka? Saya percaya jawapan yang akan kita dapati, atau jawapan yang saya sendiri mendapati, adalah kebanyakan mereka akan memberitahu bahawa bila saya habis pelajaran saya, habis kursus saya nak pergi bekerja di mana? Bukan di Ipoh, bukan di Perak, tapi mereka akan kata saya nak pergi kerja di Pulau Pinang, di Selangor, di Singapura ataupun di Kuala Lumpur. Ini adalah satu perkara yang serius. Walaupun dalam bajet kita
adalah baik kita ingin membangunkan modal insan kita dengan memperuntukkan 7.1 juta tahun lepas ke 11 juta ringgit bagi sebagai contoh program derma siswi melalui Yayasan Perak. Yang ini dapat membangunkan modal insan dan membangunkan modal insan di peringkat sekolah dengan 3 juta untuk sekolah agama rakyat dan 3 juta lagi kepada semua sekolah-sekolah lain seperti sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Mubalik. Kita belanjakan wang untuk modal insan kita, untuk anak-anak muda kita. Kita keluarkan wang daripada hasil mencukai rakyat, daripada hasil-hasil lain. Bila kita mendidik anak-anak kita, mereka mau kerja di luar Perak. Mengapa? Tidak ada peluang pekerjaan yang sesuai bagi mereka di negeri Perak. Maka, adakah bajet kita proaktif? Adakah kita mempunyai wawasan untuk mendapatkan semula anak-anak kita, menjadikan Perak sebuah negara idaman bagi anak-anak kita untuk bekerja dan menetap? Timbalan Tuan Yang di-Pertua, bila kita telah membelanjakan dari sebanyak 3.5, kita akan membelanjakan, bukan kita akan membelanjakan 3.9 juta lebih daripada bajet tahun lepas ke 11 juta. Kita perlulah menyediakan peluang-peluang pekerjaan bagi graduan-graduan kita, kepada anak-anak kita yang telah diberi pendidikan yang secukupnya untuk memasuki dunia pekerjaan. Seringkali, sebagai contoh, saya mendapat orang-orang, anak-anak muda datang ke pejabat ataupun firma guaman saya, dan mereka akan datang, dan bila saya interview, mereka hendak cari pekerjaan sebagai kerani. Dan apabila saya melihat profil mereka, alangkah terperanjatnya saya mendapati hampir semua ataupun lebih separuh daripada orang yang datang mencari pekerjaan di firma saya untuk tugas kerani adalah graduan. Bila saya soalkan kenapa sebagai graduan kamu nak datang dan bekerja sebagai seorang kerani dengan pendapatan kerani, dengan izin tiada apa salah untuk bekerja sebagai kerani, tetapi bila dia graduan nak kerja sebagai kerani, saya tanya dia jawab dengan senang, di Perak mana ada kerja, saya tak mau kerja di KL. Jadi ini adalah satu kelemahan. Ini adalah satu kelemahan dalam sistem pentadbiran kita yang kita perlu tangani dengan segera. Bila buruh asing datang ke negeri kita, bila mereka bekerja untuk menghasilkan wang, dan wang itu bukan untuk dibelanjakan di negeri Malaysia, bukan untuk dibelanjakan di negeri Perak, tetapi wang ini adalah untuk dihantar pulang ke negeri mereka. Dan bila anak-anak kita pula yang kita mendidik, kita gunakan wang kita untuk membina mereka bekerja di luar negeri Perak, mereka bukan begitu rajin untuk menghantar wang balik ke ibu bapa di negeri Perak serajin warga asing menghantar wang mereka pulang ke negeri asal. Dan ini merupakan satu pembocoran kepada ekonomi negeri. Boleh fikir dulu. Saya tak setuju dengan Pasir Berdama, satu tuduhan yang liar yang mengatakan tidak ada sebarang pekerjaan langsung di negeri Perak. Untuk maklumat yang berhormat, sejak PK ditubuhkan, sebanyak 10,000 peluang pekerjaan telah diwujudkan. Isunya sekarang, masalahnya kita memilih kerja, memilih pekerjaan. Dan contoh yang memohon kerani di pejabat yang berhormat, dia memilih kerja, dia memilih keselesaan nak duduk di Teluk Intan daripada dia nak mencari maknanya kerja yang sesuai dengan diri itu. Dia memilih kerja. Jadi itu saya nak betul-betul, saya tak setuju lah dengan pandangan yang berhormat. Jadi saya mohon penjelasan yang berhormat, apakah yang berhormat setuju bahawa sejak PK ditubuhkan 3 tahun yang lalu, sebanyak 10,000 pekerjaan telah ditawarkan kepada rakyat Perak. Sekian. Terima kasih. Saya akan masuk ke bab PK sebentar lagi. Tunggu sebentar. Bagi menjawab soalan itu juga, saya ingin menyatakan, saya tidak menyatakan tiada peluang pekerjaan di negeri Perak, tetapi apa yang saya menyatakan adalah tidak cukup peluang pekerjaan yang sesuai
kepada modal insan kita, kepada modal insan yang kita taburi ke atas anak-anak kita, yang memberi mereka pendidikan, dan dengan tidak langsung, dengan secara langsung tidak ada pekerjaan yang mencukupi kepada pendidikan yang mereka terima. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam isu PK pula. Saya tidak menafikan bahawa dalam belanjaan 2015 itu ada haluan, saya menyatakan tidak melihat dalam ucapan belanjawan 2015 satu hala tuju yang serius dalam memastikan anak-anak Perak ada peluang pekerjaan. Memang kerajaan negeri ada menubuhkan PK dengan hala tujuan, dengan antara tujuan yang lain adalah untuk mengekalkan bakat anak-anak Perak sebagaimana disebut dalam teks ucapan yang berhormat Menteri Besar. Tetapi kalau kita lihat statistik pula, bajet PK dalam tahun 2014 adalah 2.2 juta. Dan seramai 4,054 pemohon berdaftar telah berjaya mendapat pekerjaan dengan bantuan 1,400 majikan. Kita ambil statistik ni, 2.2 juta dibahagi dengan 4,054 pemohon dengan placement, bukan pemohon, dengan izin. Maka jumlah wang yang dibelanjakan untuk mendapatkan satu placement pekerjaan adalah, dengan menggunakan kalkulator senang, saya mendapati adalah RM542.68 seorang. RM542.68 seorang. Maka apakah kesimpulan yang kita dapati? Adakah statistik ini menunjukkan konsep PK pencari pekerja? Yang Muhammad tahu tak, dalam masa penubuhan 3 tahun PK ini, kita telah pun, pihak kerajaan negeri telah pun mewujudkan peluang pekerjaan sejumlah lebih 33,000 jawatan kosong di negeri Perak. Dan setakat ini kita pun telah pun menempatkan pekerja seramai 19,000 pekerja. Masalah utama kita, boleh bagi soalan? Soalannya, okay. Pertama, masalah utama di negeri Perak ialah halangan-halangan, ialah sikap negatif setengah-setengah pencari pekerja terhadap peluang pekerjaan yang wujud. Kedua, graduan tidak mempunyai keupayaan meyakinkan majikan semasa temuduga. Okey. Yang ketiga, soalan ni boleh saya akan pohon untuk dibentangkan. Saya nak menjelaskan. Yang Muhammad tidak boleh dalam menegakkan apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Perak setelah penubuhan PK. Timbalan yang betul, please. Saya ada, unless saya diberi lebih masa. Sebab itu tidak adil. Ini adalah golongan. Yang Muhammad Air Kuning dah bagi penjelasan. Masa dia sebenarnya dah tinggal sikit. Okey, kita melihat bahawa tidak adil. Saya akan pohon kerana peluang pekerjaan ini bukan untuk mereka mencari kerja di kalangan orang-orang nasional, tetapi semua di kalangan rakyat di negeri Perak ini. Kemat Basir Damar, teruskan. Terima kasih. Sebenarnya saya akan pohon bahawa penjelasan diberi dalam pegulang itu masa bila masa diambil daripada bajet yang berhormat. Tapi saya tidak begitu banyak masa. Saya akan teruskan dengan isu Aedes. Okey, kita telah dilanda dengan wabak, bukan saja wabak, sekarang epidemik, dan banyak epidemik denggi, dan banyak orang telah, banyak YB telah berhujah atau memberi cadangan-cadangan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan kalau kita lihat secara logik, punca kita mendapat wabak ni ataupun epidemik ini adalah daripada air bertakung. Dan isu air bertakung ini berpunca daripada beberapa punca yang lain. Kalau di kawasan saya, kalau tiap-tiap kali saya turun ke Padang, saya akan mendapat aduan bahawa longkang-longkang tersumbat dan sistem peparitan telah tersumbat. Air tidak boleh mengalir. Ada kalanya longkang-longkang atau sistem peparitan di bawah pengurusan JPS lebih setahun tidak dibersihkan, penuh dengan rumpai, sehingga kadang-kadang permukaan air pun tidak boleh dilihat. Nah, bila kita persoalkan mengapakah situasi ini boleh berlaku,
sentiasa kita mendapat jawapan bahawa bajet adalah tidak mencukupi ataupun peruntukan tidak ada. Maka persoalan saya adalah bajet untuk JPS adalah dalam lingkungan 80 lebih juta pada 3 tahun yang lalu. Maka dalam membentangkan bajet, dan kita sudah sedia tahu demam denggi ini adalah suatu isu yang bukan baru. Kalau demam denggi ini satu isu yang bukan baru. Kalau kita lihat statistik denggi dari 2009 adalah 2,732 kes, 2010 2,288, 2011 1,411, 2012 1,716 dan 2013 2,519. Dan tahun ini melanjak ke 5,676 kes sehingga 29 November. Kalau di Hilir Perak pula, kalau kita lihat statistik demam denggi di Hilir Perak dari 2009 86, 2010 138, 2011 98, 2012 111 dan 2013 160. Belum masuk lagi 2014. Dari statistik-statistik ini sudah jelas wabak denggi ini bukan berkurangan tetapi bertambah. Jadi saya berharap dalam membentangkan bajet dan dalam agensi-agensi kerajaan seperti FPBT dan juga JPS bila meminta bajet untuk pembersihan sistem perparitan, saya berharap kerajaan negeri memberi lebih perhatian atau lebih serius dalam memberi bajet-bajet yang ataupun peruntukan-peruntukan yang dipohon dan peruntukan ini dipenuhi supaya sistem perparitan boleh dibersihkan. Dan bila sistem perparitan boleh dibersihkan, bermaksudnya sedikit sebanyak wabak denggi dapat diatasi. Dan juga kalau kita lihat, denggi ini bukan saja masalah ataupun daripada pihak kerajaan, tetapi juga sikap individu-individu sendiri. Dan di sini saya mencadangkan bahawa Pasir Berdama, saya nak ingatkan masa yang berhormat ni sudah habis. Ada nak bagi pada Setiawan minta penjelasan? Masa yang mak dah habis sebenarnya. Boleh? Ke 20 saat. 20 saat. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Cendrian pernah mengeluarkan keluhan bahawa masyarakat Cina tidak prihatin terhadap isu denggi ini, dan daripada siasatan saya itu sebenarnya tidak benar. Sebenarnya apa yang berlaku ialah ahli-ahli majlis MCA gerakan JKKK yang kawasan Cina daripada MCA gerakan ini selepas mendapat taklimat daripada pegawai kesihatan tidak balik ke kampung-kampung baru untuk mengadakan gotong royong atau mengambil tindakan selanjutnya untuk menaikkan kesedaran tentang isu ini. Jadi kita seharusnya menyalahkan pemimpin-pemimpin JKKK dan ahli-ahli majlis ni atau ketua kampung daripada kawasan Cina. Betul tak? Tidak boleh menyalahkan komuniti Cina kerana mereka menunggu pimpinan rakyat Cina yang menjadi pemimpin untuk mengadakan gotong royong dan ambil tindakan selanjutnya. Setujulah dengan pandangan saya bahawa tidak boleh kata orang Cina tidak prihatin. Saya nak minta ya, saya setuju. Mencelah. Dia tak ada bagi saya masa lagi. Saya akan habiskan gulungkan saya. Apa yang dikatakan itu tak betul lah. Boleh buat dalam pergulungan yang berhormat. Saya nak habiskan sedikit. Dengan izin Timbalan Yang Di-Pertua, saya berpendapat bahawa mindset rakyat berkenaan dengan isu pembersihan ini sedikit sebanyak kalau kita hanya berharap dengan kita sebagai YB mengharap kepada YDP, DO untuk menguruskan, memang akan gagal. Dengan ini saya berharap kerajaan negeri mengambil pendekatan lebih serius sebagaimana dinyatakan dalam bajet untuk dialog, engage dengan pihak-pihak yang dikatakan NGO, sebab mereka mempunyai kecenderungan dalam sesuatu bidang yang mereka minat. Masa yang dah habis, saya minta Yang Berhormat tamatkan ucapan. Masa dia dah habis, Yang Berhormat. Saya habiskan ayat saya. Jadi, walaupun kita ada membelanjakan, kita akan membelanjakan 6 juta ringgit
bagi membangunkan NGO-NGO dalam bajet yang dinyatakan, tapi saya berharap wang yang digunakan bukan bertujuan membangunkan NGO atau menyediakan NGO bagi tujuan menjadikan NGO atau membangunkan NGO. Wang ini harus atau patut digunakan dengan kerjasama dengan NGO-NGO yang sedia ada, yang tidak datang kepada kerajaan untuk minta wang untuk bangunkan NGO, tetapi datang ke kerajaan untuk meminta wang bekerjasama untuk mengatasi masalah. Kalau kita berfokuskan untuk membangunkan NGO dengan izin for the sake of developing the NGO, sampai bila pun masalah ini tidak akan diatasi dan kita akan menghadapi masalah ini tahun demi tahun demi tahun. Muhammad, masa dah habis, saya minta Muhammad duduk ya.